Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insyaAllah hari ini saya akan terangkan lebih lanjut tentang platform M+, yang mana terdapat beberapa ciri-ciri yang penting yang mana anda boleh gunakan untuk membantu anda membuat trading sama ada jual ataupun beli saham. Okey, sebelum ni saya ada terangkan tentang page-page yang berada dekat sini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 page. So, biasanya saya gunakan page yang ketiga untuk melihat counter-counter saham dekat bahagian sini. Lepas tu dia punya fast code dekat bahagian sini dengan market trade monitor. Tapi sekarang sebab waktu Bursa Malaysia dah tutup pukul 5 lebih, so market trade monitor ni tak aktif lah. Okay, sebelum tu saya nak terangkan tentang kolom yang pertama ni. Yang ini kita panggil stock code. Okay, so kalau kita nak tukar, dia ada fast code, technical analysis, mini ranking, mini index, mini market summary, mini news, market trade monitor dan heartbeat. So biasanya saya akan gunakan stock code kat sini. Okay, cuba kalau kita tukar kepada fast code. Fast code ni dia ada macam ni lah, dia ada kolom bahagian bid Q sell kat sini, Q buy, Q sell, bid Q pattern lah kita panggil, ataupun market depth. Dekat sini harga, sini adalah lot jualan, kat sini adalah volume jualan berapa banyak. Contohnya kalau macam ini, counter AYS yang patut syariah ni ada tanda bulat, pada harga 60 sen sebanyak 8,845 lot untuk dijual. So kita tengok dekat sini, ni menandakan bahawa banyak lah, dapat banyak lot untuk dijual. Okay, so dekat sini adalah urus niaga yang berlaku lah. 459 tadi pada 59 sen, ada peningkatan sebelum ni daripada harga yang buka sebanyak 45 sen. So average volume yang diurus niaga hari ni 130, ini average. Kalau volume yang total adalah 180,828, maksudnya volume ni amat besar, lebih daripada 10,000. Transaction lebih daripada 100, iaitu 1,391. Nilai urus niaga sebanyak 10.517 juta. Buy rate pun banyak, lebih daripada 60%, iaitu 67%. So counter ni adalah counter yang menepati ciri-ciri yang kita dah belajar sebelum ni lah. Okay, so kita tukar balik pergi stock code. Okay, kat sini. So dekat sini adalah ini adalah counter-counter favorite yang kita dah letakkan dalam favorite. So nama-nama ni saya dah tukarkan lah. Kalau platform yang asal dia tulis kat sini my favorite. So my favorite tu kita boleh tambah banyak-banyak, dan kita boleh delete ataupun kita boleh kurangkan jumlah saham yang berada. Kalau kita nak ubah sesuai kita punya counter favorite ni, kat sini tekan file ni. Kat sini ada favorite 1, 2, 3, now in action, close monitoring. Kalau kita nak tambah, tekan new, akan keluar kat sini. Kalau kita nak delete, kita tekan kat sini delete. Okay, sebelum ni saya dah ada terangkan, insyaAllah boleh rujuk balik ke video yang sebelum ni lah. So kalau kita double klik counter ni, contohnya kita double klik AYS, dia akan nampak ni secara detail lah, transaction secara detail. Kita boleh nampak sebelah pagi pukul 9 sampai pukul 5 petang, pukul 12.30 hingga pukul 2.30 rehat. Masa rehat tu biasanya akan berlaku sideways. So kita tengok sebelah pagi dah ada volume masuk lah sebanyak 5,000, dan ke atas ada beberapa kali, satu masuk kat sini, kat sini masuk, sini masuk, sini masuk. Itu yang menyebabkan harga naik lah. So harga berbentuk tangga yang cantik. So dekat sini ada volume pemasukan yang besar, lebih daripada 10,000. Ini pun push harga lebih tinggi. So sebelah petang pun ada pemasukan volume sebanyak 5,000. Lepas tu ada jualan, sedikit jualan, mencecah 5,000 jugalah lot jualan. So harga turun sekejap, lepas tu harga maintain balik, naik balik. Mungkin besar sini pun ada pemasukan. So kalau kita nak tengok secara detail, kita boleh tengok yang kolom yang kedua. Okay, ada 1, 2, 3, 4 kat sini. So, kita tengok yang kedua. Yang kedua ni kita nak tengok kemasukan volume yang besar. Okay, contohnya kita nak tengok yang sebelah pagi tu. Kita tengok pukul 9 lebih pagi. Kat sini ada 1,985 volume masuk, account volume 1,902.
Yang ni nilai dia 54,667. Biasa kita nak tengok nilai dengan kita nak tengok volume kemasukan tu. Kalau 5 continuous buy transaction ni maksudnya pembelian 85 volume sebanyak 85 ni sebanyak 5 kali. Tu yang nilai dia 4,000 lah macam tu. Okey, so kita tengok lagi. Sini harga dah naik, harga baru. Sini ada 400 sebanyak 10 kali, so dalam 4,000 lah punya volume. Nilai dia 22,000. So 44,000, 42,000, yang ni 25,000, maksudnya kemasukan yang banyak lah. Okey, ini pun 18,000, pembelian yang besar. Okey, sini 28,000, sini ada agak banyak. Okey, kita tengok lagi dekat sini 22, 28, ni ada 10,000 kemasukan. So nilai tu melambangkan ada pembelian yang besar-besaran lah, 20,000, 17,000, 17,000. Ini jualan, kalau merah ni adalah jualan. So ada 2 kali jualan dengan nilai yang sama, 28,000. Okey, kat sini pun ada kemasukan. Kita boleh tengok daripada pagi sampailah sebelah petang. So kalau ada macam kemasukan besar-besar tu, itulah yang menyebabkan harga boleh naik. Okey, kalau ada kemasukan yang sampai sejam 30-40,000, itu lagi dahsyat lah. Macam ni ada 50,000. Ni ini 2 kali kemasukan 1,000 dan 1,000 kat sini. Itu pun adalah penyebab kepada harga boleh naik lah. Okay. Tapi kita kena ingat, bila ada kemasukan pasti ada pengeluaran. So kalau ada orang beli, nanti orang tu dia akan sell balik. Cuma kita kena tengok bila masa volume tu dah start keluar, kita kena cepat-cepat keluar. Okay. Dekat sini ada 1,700 volume sebanyak 101,150. Ni nilai ni besar ni, ialah pembelian yang besar-besaran. Okay. Nilai yang besar. Okay. Kita tengok lagi, sebelah petang pun ada kemasukan besar-besaran juga. Ini yang menyebabkan harga sustain lah, dia boleh bertahan sampai petang. So, kita tengok sebelah sini. Sebelah sini kita boleh nampak lagi detail. Contohnya kalau kat sini ada kemasukan volume, kita boleh tengok sebelah kiri tu sebanyak 5,324 kemasukan volume. Okay. Kat sini pun ada kemasukan. Sini ada jualan. Sini ada kemasukan volume. Sini pun ada volume masuk. Yang kat bawah dia tu 4807 sebelah kiri tu, dan 1,000. Okay. Sini pun ada kemasukan volume yang besar lah, 3,700. Atas dia tu 21,000. Itu lagi besar sebelah ni. Kita gerakkan sikit je. 21,639. Ini yang boleh push harga lebih tinggi lah. Kita tengok sebelah sini. Ini kalau kita nak tengok yang volume yang lebih daripada 1,000 masuk, dia ada tulis kat sini. Warna hijau ni 1,000 lah. Warna purple ni 300 hingga 999. Warna kuning 100 hingga 299. Warna merah 1 hingga 99. Okay. Ada sebanyak 12 kali. So buy transaction 70%, maksudnya ada 71% pembelian yang nilai yang 1,000 dan ke atas. Kita boleh tengok kat sini 1,500, 1,700. Ataupun kita boleh tengok dekat sini. Okay, saya turunkan sikit. Dekat sini kita boleh tengok carta pie ni, warna hijau 1,000 carta pie. Dia mewakili sebanyak, kita boleh tengok dekat sini tadi 71%. Yang nilai lebih daripada 1,000 pembelian 71%, manakala jualan 30% lah. Maksudnya yang ni ada sikit jual berbanding dengan yang beli. So ini yang menyebabkan harga naik lah. So ini dah lebih daripada 10,000 lah kat sini. Itu yang harga boleh naik tinggi. Ok, satu lagi, kalau kita nak tengok, kita tekan back. Ok, kita tengok balik stock quote tadi dekat sini. Kalau kita nak tengok
contohnya kita dah klik AYS ada kat sini, kita nak tengok dia punya carta candlestick. Okay, kita boleh klik kat sini, technical analysis, klik kat situ dia akan keluar carta candlestick untuk AYS. Okay, kita boleh nampak dia punya candle terbentuk tinggi. So ini adalah dia punya support, resistance dia kat sini. So dia masih jauh lagi lah kalau dia nak naik. Kalau dia pecah resistance ni dia akan pergi lagi tinggi. So kalau tengok secara generally AYS ni ada cantik lah untuk long term, dia cantik. Okay, so kalau nak tengok yang lebih jelas, okay, kita kembali ke stock quote dekat sini. So sekarang saya nak tunjukkan macam mana cara kita nak gunakan interactive chart dengan lebih berkesan lah. Okay, so kita buka interactive chart. Untuk makluman, interactive chart ni kalau belum ada, biasanya kalau macam platform yang baru, bila kita klik ke right click, kita tengok dia tak ada kat sini. Okay, so untuk mengaktifkan, maksudnya nak supaya kolom ni ada kat sini, interactive chart ni, kena minta Remizer aktifkan. So bila dia diaktifkan, barulah kita dapat buka interactive chart. Okay, kita tengok interactive chart AYS, misalkan boleh adjust kat bawah ni. Okay, mula-mula buka dia akan keluar macam ni lah. So kita boleh nampak sebelah kiri ni volume, sebelah kanan ni price, kat bawah ni yang hijau merah ni volume, yang warna hijau ni adalah candle yang untung, warna merah ni candle yang rugi. Maksudnya warna hijau ni candle yang harga naik, warna merah ni candle yang harga turun. Okay, so ini daily, kita boleh tukar. Kalau kita nak tengok 30 minit pun boleh, kita nak tengok 50 minit, 10 minit, 5 minit, 1 minit pun boleh, dengan tick chart pun boleh. Tick ni dia macam dia tick 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 tick, dia macam tick 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 tick, setiap transaksi dia rekod. Tick chart paling cantik kalau kita tengok dalam bentuk line chart. Okay, line chart baru kita nampak lah tick chart. Okay, kalau macam candlestick daily, hourly, biasanya kita tengok dalam candlestick, dia lagi menarik. Okey, ini view yang pertama, 1x1. Kalau kita nak tengok view 2x1 yang menegak macam ni, kita just klik kat sini 2x1. Okey, contoh kita nak tengok AYS juga, kaunter yang sama. Okey, AYS kita nak tengok 30 minit. 30 minit. So secara ini kita boleh besarkan lah, sebelah sini kita boleh besarkan kalau kita nak tengok besarkan, so boleh nampak. Ini pun sama, kita boleh besarkan untuk nampak lebih jelas. Okay, AYS 30 minit. Okay, kalau kita nak tengok counter lain sebelah sini pun boleh. Contoh kita nak tengok Advocon. Okay, kita boleh right click Advocon, kita boleh tengok daily kat sini, kita boleh besarkan. Kita boleh nampak lah Advocon daily, harga hari ni adalah harga turun. Okay, so kita tengok balik tadi AYS, kita nak tengok 30 minit. Okay, contohnya kita nak tengok secara horizontal pula, macam ni. Ni pun lagi cantik lah AYS, 1x2. Satu lagi kalau kita nak tengok 4, 2x2 lah, ada 4. So kat sini kita boleh buka counter yang lain ataupun counter yang sama pun boleh. Kita nak tengok 5 minit, kita tekan 5 minit. Okay, yang ini AYS, kita nak tengok tick chart, bentuk linear chart. Okey, pun kita boleh tengok kat sini. So secara ringkas ni ada 4 kita boleh tengok dalam masa yang sama. Okey, dekat sini kita boleh pilih lah stop mana-mana yang kita nak, A sampai Z, nombor A sampai Z. Ini adalah indeks. Sini adalah stop lah. Kita tengok dalam bentuk top gainer indices pun kita boleh tengok kat sini. Okey, sebelah kiri ni adalah di mana kita boleh masukkan indikator-indikator yang kita nak lah. Macam saya gunakan moving average. Kat sini ditulis moving average 6, moving average 18, volume MA 50% kat sini, volume MA. Kalau kita nak adjust, kita boleh type volume MA ni, mungkin kita boleh letak 20. Kalau kita nak, boleh apply. Okay, dia akan berubah lah kat sini. Kalau kita nak adjust
moving average kita nak letak 10 ke 20 ke, exponential pun kita boleh adjust, ni akan berubah. Okay, biasanya kat sini saya akan gunakan 6 exponential moving average. Kalau kita nak masukkan indikator lain macam parabolik SAR, momentum kat sini, itu kita boleh masukkan. Ichimoku ada Ichimoku cloud, Ichimoku ni pun kita boleh masukkan. Okay, biasanya saya tak gunalah Ichimoku Bollinger Band. Kalau siapa-siapa yang dah belajar tentang indikator ni boleh gunakan lah, so dia at least kita tak membazirkan fungsi-fungsi yang ada. Okay, kat sebelah sini kita boleh buat garisan support, garisan resistance, kita boleh buat lah. So kalau dah belajar tentang support dan resistance lagi senang. Okay, mungkin insyaAllah saya akan buat satu video khas untuk ajar support dan resistance. Okay, kita akan belajar lebih detail lah. Ini saya just nak tunjukkan secara ringkas. Okay, so AYS dia dah pecah downtrend line, yang minor downtrend line. So kalau sekiranya volume konsisten masuk, dia boleh naik lagi tinggi. So secara tengok dia punya prospek untuk masa depan ni lebih cerah lah actually, sebab kalau kat sini ada boleh masuk naik, kat sini ada boleh masuk, most probably dia boleh naik lagi. Okay, kotak ni sekiranya kita nak gunakan kotak ni, mungkin kita boleh buat kat sini macam tu. Kalau kita tak nak, kita boleh undo lah kat sini, undo, dia akan hilang balik. Nak redo balik pun ada, undo, redo, kita boleh guna kat sini. Nak masukkan tulisan ABC, boleh type kat situ, type counter AYS, contohlah type, dia akan tulis kat situ lah. Okay, cancel. Okay, kalau kita nak drag ke kanan dan ke kiri, kita boleh gunakan yang tangan ni, tangan. Okay, nak besarkan kat sini, nak kecilkan kat sini. Yang ni kalau kita nak save. Okay, contohnya kita nak save yang ni, kita ambil satu kali satu, kita nak save, kita tekan ni, so dia akan terus tanya kat sini. Nak save, tekan sini, so kita boleh tekan, kita boleh open terus. Boleh save kat sini lah. Okay, tekan save, dia akan savekan. Okay, so kita boleh savekan kat mana-mana yang kita nak. Nanti next kalau kita nak buat rujukan, kita boleh tengok balik. Okay, so ini secara ringkas tentang interactive chart. Banyak juga yang kita boleh dapatkan maklumat dari situ lah. Okay, so bila kita klik di sini, kita boleh tengok satu lagi function, iaitu calculator. Calculator ni dia ada 3 function. Kita baca one by one lah. Okay, contohnya untuk stock AYS, di sini ditanya I would like to calculate apa. Okay, yang first, the transaction cost of buying or selling this stock. Yang kedua, the profit or loss on sale of this stock. Yang ketiga, the selling price of this stock in order to get the specific amount or percentage of profit. Ini macam cadangan lah. So kita boleh guna default setting kat sini, kita boleh gunakan default setting yang dah ada, ataupun kita nak buat setting yang sendiri pun okey juga. Preset ni kita buat sendiri, default setting ni yang dah ada kat sini. Okey, contohnya kalau kita nak tengok berapa kos transaksi, sama ada kita nak beli ataupun jual AYS ni. Okey, so kita tengok sikit dia punya market depth. Contohnya best sell adalah 0.590, best buy 0.585. Okey, kita jangkakan harga saham ni boleh naik lagi untuk besok pagi-pagi. So kemungkinan besar kita nak masuk dengan harga 0.590 untuk dapatkan 1-2 bit selepas berlaku kenaikan nanti. Okay, so kita tekan next. If I buy or sell, contohnya kita nak beli 10,000 unit ataupun bersama dengan 100 lot. Okay, pada harga kita nak beli last done price ataupun best sell. Okay, kat situ berapa harga yang perlu kita bayar. Okay, so dekat sini brokerage fee dia dah letak kat sini, rate dia 0.6%, purchase ataupun sell value 5,900. Kita tekan next. Okay,
So total purchase cost RM5,947.77. Net sale proceed RM5,852.23. Okay, so lebih kurang inilah ditulis brokerage RM40, gross 35.40, clearance fee 1.37, stamp duty RM6. Okay, so at least sedikit memberikan kita idea lah berapa cost yang kita perlu keluarkan. Okay, so kita tekan back, kita tengok yang kedua, profit atau loss on sale of this stock. Okay, contohnya kalau kita beli sebelum harga naik, contohnya kita beli pada contohnya kita beli 100 lot, kita beli pada harga 0.58 kat sini, 0.58. Okay, lepas tu kita nak jual pada harga ni, okay, 0.59. berapa kita punya keuntungan? Okay, dah kira masukkan punya percentage yang dah tolak broker semua. So okay, kat sini kita untung sebanyak 4.49 ataupun 0.08% perubahan untuk harga tu. So lebih kurang kita untung lebih kurang 0.08% lah dekat sini. Okay, kita tengok yang ketiga, the selling price of this stock in order to get a specific amount of percentage of profit. Contohnya kita beli macam tadi lah, 100 atau 10,000 unit, kita beli pada harga ni, make a profit of, I should sell the stock at, okay, contohnya kita nak keuntungan sebanyak 200 lah, 200. Kita tekan next. So kita kena jual pada harga dia 610. Bila harga naik sehingga 610, baru kita dapat untung sebanyak 3.48% ataupun RM200. Okay, itu saja. So macam tadi kita boleh tengok dekat atas ni, kita boleh tengok teknik analisis macam ni. Okay, kita boleh tengok candlestick juga kat situ. So kita boleh tengok juga Q analysis. Q analysis ni dia punya big Q pattern ataupun market depth. Yang ini kalau kita boleh faham Q analysis ni, ini adalah amat membantu untuk kita baca pasaran, sama ada pasaran tu makin menurun, makin banyak penjual ataupun makin meningkat ataupun makin banyak pembeli. Okey, InsyaAllah saya akan buat satu video khas untuk big Q pattern ataupun market depth analysis ni, sebab benda ni adalah kita boleh panggil dia macam DNA kepada pergerakan harga. So amat penting. So DNA ni kalau kita boleh kenal DNA sesuatu counter tu pada masa tu, kita boleh target sama ada counter tu boleh naik atau counter tu boleh turun. Okey, so setakat itu saja untuk hari ini. Jadi insyaAllah saya akan buat video-video yang berkaitan yang boleh membantu anda lebih banyak lagi. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.